Berani kamu menimbulkan masalah di istana Shang-Chi? Awak mahu mati? Tidak. Naga ini sudah punya kecerdasan rohani. Si kecil, cepat tolong tuan kamu. Tuan, saya ada di sini. Xiaohui sial! Baru saya pergi, kamu dah buat hal hari ini dilarang makan daging. Wahai dermawan, ini haiwan peliharaan baru? Semua ini saya kumpulkan sendiri. Kita bukannya rapat sangat. Dermawan muda, awak dah kumpul phoenix dan unicorn. Sekarang ada naga putih pula. Jauh sikit. Awak ketagih pelihara haiwan. Cari cara kawal kuasa kamu. Jika tidak, dunia tak akan tahan. Tak nak. Tuan, saya tak sengaja. Alamak, Tuan, tunggu saya. Tuan, kuasa ini terlalu susah dikawal. Tuan, ada teknik apa? Pertama, turun gunung buat kebajikan, kumpul merit, tenang dulu. Jiwa tenang bantu kawal kekuatan sendiri. Alah, senang je. Harta dalam kotak ini patut mencukupi. Lagi satu cara. Gunakan duit untuk tolong orang latihan diri. Saya pandai latihan diri, tapi saya memang tak ada duit. Siapa kata awak tak ada? Ibu bapa awak sudah meninggal, harta diambil oleh pakcik awak. Sekarang, awak boleh waris harta keluarga. Gunakan duit untuk kumpul merit latihan diri lebih mudah. Oh, begitu rupanya. Tuan, jangan risau. Saya boleh lakukan semuanya. Abang Kaca, nak minta ramalan nasib? Apa? Nak buat ramalan nasib? Apa? Maafkan saya. Baik. Abang Kaca nak ramal nasib ke? Ya. Nak tanya tentang apa? Awak ni siapa? Abang Kaca. Saya nampak nasib awak ada 4 kegagalan dan hidup awak penuh pasang surut. Saya boleh bantu apa? Buat ramalan. Amalkan geomansi, bantu awak dapat anak panggil angin hujan. Semua saya boleh. Boleh buat saya kaya? Tak boleh. Pergi sana. Tak. Ada berapa banyak? Susah nak kumpulkan pahala. Memang tak boleh kalau tak ada duit. Encik Chen kata awak ketua keluarga pertama di utara. Ini kuil Tao usang di Istana Shang-Chi. Tak berbaloi awak labur sendiri. Istana Shang-Chi, tangan mahkamah leluhur Tao. Jangan cakap kosong. Ya, sekarang abad ke-21, Dewa-Dewi dan kuil Tao semua taksab. Kita kena percaya sains. Penghujung sains ialah metafizik. Taoizian mahir teknik mistik dan perubatan. Dia pasti boleh selamatkan nenek awak. Tapi gunung buzau ni besar sangat. Mana pintu masuk Istana Shang-Chi? Adik, macam mana nak ke Istana Shang-Chi? Nak buat apa dekat Istana Shang-Chi? Ibu saya nak mati. Saya dengar Tai Suzin ada kesedaran hebat. Saya sengaja datang minta ubat. Tak payah cari dia untuk hal kecil ni. Ikut buku ni, baca ayat ini 49 kali, dia akan sembuh. Kemahiran latihan Xiao Ya Otian. Untuk ibu dah sepulih. Awak main-main ke? Buku ni betul boleh latihan dan ubat penyakit. Mestilah, saya tak pernah tipu.
Ayah, dia cuma budak kecil. Kita langsung tak boleh percaya dia. Ya, budak ni pun tak tanya tentang penyakit nenek. Dia ambil buku buruk, lalu kata boleh rawat penyakit. Saya rasa dia nak tipu duit kita. Nenek awak dah tak ada masa lama lagi. Lokasi Dawis Zien masih tidak pasti. Kita nak kita tanya ke orang tu yang lain. Susah nak buat baik. Aku patut pergi cepat-cepat. Budak. Saya masih lagi ada kerja lain. Saya kena pergi dulu. Pandukan. Apa masalah kamu? Ayah, mana budak perempuan tu? Naga. Naga? Maksud kamu budak tu pekak, kan? Oh, pengarah Chen, kan saya dah cakap budak tu ambil buku sembarangan, kata boleh sembuhkan penyakit datuk. Ini tipu belaka. Saya ambil buku tu dan buang. Diam, dia makhluk abadi sebenar. Buku ni pasti boleh sembuhkan nenek. Makhluk abadi? Terlalu sukar nak kumpul pahala melalui nasi. Aku tetap kena guna duit. Rumah pakcik saya dekat sini. Lebih baik aku warisi perniagaan keluarga dulu. Penglihatan saya kabur. Betul, orang tu ada di Gunung Bujong? Ini momentum. Nampaknya Shen Hongjian dah kuasai sepenuhnya Shen Group. Ya. Dengar anak dia ada hubungan dengan keluarga Chen, lama-lama nanti, keluarga Shen akan jadi terkenal. Pengemis ni datang dari mana? Guard, usir pengemis ni keluar. Saya bukan pengemis. Saya datang untuk waris harta keluarga. Mengarut kecil-kecil dah tak reti belajar, buka mulut je tipu. Saya tak tipu. Saya Shen Tang. Anak Shen Zishan Atuk beri saya untuk diangkat jadi anak oleh Shifu. Kata bila dewasa boleh balik waris harta keluarga. Kelakar, cakap saja tak guna. Ada bukti? Bukti. Fikir panjang sebelum menipu budak ni pula. Teruk betul engkau. Saya tak tipu. Saya memang ada bukti. Dok menipu lagi bukti apa tai ayam ni? Kalau betul ada, bagi tunjuklah. Guard, usir dia keluar. Apa? Jumpa. Ini dia. Ini buktinya. Ini memang surat ayah. Mal mana boleh jadi? Perjanjian ni macam palsu. Bermain hala. Kau cari mati. Tak apa, elakkan sir. Abang, ibu sangat tenat abang langsung tidak datang. Adakah duit lebih penting daripada ibu? Siapa kata ayahku tidak datang? Dia tidak tidur berhari-hari sebab nenek. Yati aku pergi ke Gunung Buzo. Buku ini pasti boleh sembuhkan ibu. Chen Yishan, doktor terkenal pun tak berdaya. Abang ambil buku buruk dan kata ia boleh mengubati. Abang jumpa dewa di Gunung Buzou? Aku tak jumpa dewa pun. Buku ini diberi budak perempuan di kaki gunung. Apa, budak tak dikenali beri pada abang? Buku buruk ini nak sembuhkan ibu. Cara sesat abang nak bunuh ibu kita. Mengarutlah. Ayah, tapi budak itu cuma orang biasa. Diam. Wahai abang, anakmu sendiri dah tak percaya abang masih mengarut di sini. Rupanya abang buat kerja songang. Abang nak gunakan peluang bunuh ibu supaya abang dapat lebih harta pusaka. Makcik, ayahku cuma nak bantu nenek. Tapi makcik benar-benar nak sakiti nenek. Makcik lah yang tamak harta. Tepat sekali. Kau yang mengarut. Baik, Chen Yishan, sekarang kita sudah putuskan jika abang nak guna sihir, aku juga setuju. Tapi jika ibu tak sembuh, abang tanggung semua risiko. Risiko? Pakcik, apa yang pakcik nak buat? Ote Chen Mutian, berjaga itong ibu tak sedar, lepaskan jawatan CEO keluarga Chen. Bagi ni kira abang, serahkanin semua saham keluarga Chen dan keluar dari keluarga Chen. Kamu keterlaluan. Baik. Aku setuju. Aku percaya guru dewa tak akan tipu aku.
Ayah, Jangan tertipu. Diam. Guru dewa kata baca jampi 49 kali barulah boleh sembuh. Aduh, celaka ibu tak boleh buka mata pun. Mana mungkin dia baca 49 kali. Kelakar betul suruh ibu baca. Aku percaya kata guru dewa. Dia tak pernah tipu aku. Apa? ayah, saya dah beritahu ayah buku ini tipu belaka bagi saya. Abang, kamu patut serahkan saham kamu. Bilakah Chen Muting akan letak jawatan sebagai presiden? Walaupun buku ini tak guna, tapi keadaan nenek tak semakin teruk, ayah cuma terlalu gelisah. Jangan keterlaluan. Jadi apa? Abang baru kata kalau tak boleh sembuhkan ibu, dia akan serahkan kuasa. Itu tidak betul. Saya nampak guru Sakti terbang dengan mata sendiri. Dia tak akan tipu saya. Ayah, saya dah beritahu ayah gadis kecil itu cuma orang biasa. Semua buku di dalamnya adalah versi kanak-kanak kecil. Hei, dah puas cakap? Jangan mungkir janji. Pakcik, dah puas buat masalah? Jangan paksa saya pukul kamu. Kamu nak buat apa? Muting. Saya Chen Yishan sentiasa tepati janji. Kamu nak kawal keluarga Chen, saya akan serahkan. Ayah, keluarga Chen sampai ke hari ini di bawah pimpinan nenek saya. Kamu tahu betapa teruknya mereka. Kalau keluarga Chen diserahkan pada mereka, tak sampai setengah bulan. Hidup di dunia tapi tak tercemar duniawi. Bergerak bersama fikiran tapi tak terikat. Gunakan minda tapi tak melekat padanya. Hidup di dunia tapi tak tercemar duniawi. Bergerak bersama fikiran tapi tak terikat. Gunakan minda tapi tak melekat padanya. Ibu saya telah aman dihidupkannya semula. Memang betul. Saya baru tahu. Si dewa kecil itu tak akan tipu aku. The buku diberi oleh dewa itu boleh hidupkan semula orang mati. Macam mana dia boleh hidup semula? Semua ni cakap kosong saja. Hahaha, abang kau yang paksa aku buat ni. Semua masuk. Apa kau buat ni? Dua lelaki ini guna jampi pada emak saya. Lawan sampai mati. Berhenti. Ini binatang. Mana emak saya? Kau bawa emak saya ke mana? Cepat serah saham kau. Saya pura-pura tak nampak. Saya ini ibu kau. Kau tipu emak saya penguasa sebenar keluarga Chen. Bukan kau, perempuan tak bertamadun. Anak derhaka, kau dah lupa? Umur 9 tahun kau kencing malam. 15 tahun masih pakai baju dalam berbulu. Kalau tak ada, saya rahsiakan kau. Diam, jangan sebut ni degrasia kita. Kau memang nenek saya. Bukan setakat hidupkan orang mati, malah boleh muda semula. Kan saya dah cakap saya tak tipu. Mak comblang kecil itu memang pari-pari. Saya dengar semua percakapan tadi. Tak sangka langsung. Rupanya ada dewa di dunia ni. Kamu berdua nak kawal keluarga Chen ya? Sebelum saya marah, lebih baik kamu keluar dengan sampah-sampah tu. Cepat. Chen, Pen, Chen. Apa kau tengok tu? Jaga-jaga mata kau. Ya. Saya dah naik angin. Nenek tua ni bertuah lah. Bukan setakat tak mati, malah jadi muda semula. Hari ni kita kena cari tempat lepas geram. Hei, bukankah hari ni keluarga Chen nak tanda tangan kontrak dengan Shen? Kita dalam perjalanan. Kita akan paksa mereka bayar dulu. Ya, maksud kita Vitraga. Tuan muda. Siapa dia? Tuan muda. Mana nenek tua itu? Ini emak saya. Dia cuma hidup semula dan muda balik. Jadi muda semula. Tak payah heboh. Ya, betul. Setiausaha Lin hantar orang ke Gunung Bujou sekarang. Mesti cari dewa kecil tu. Keluarga Chen patut berterima kasih. Tuan muda, itu tak payah ke Gunung Bujou lagi. Saya jumpa orang yang tuan cari. Dia dah hadir majlis tanda tangan kerjasama Yayasan Shen dan Chen. Kumpulan Shen. Bukan ke syarikat kita sokong. Bagus. Saya sendiri pergi. Gadis kecil, sekarang zaman abad ke-21, kau buat perjanjian tak munasabah. Lepas tu nak aku serahkan keluarga Shen, tak rasa kelakar ke? Aku tahu kau nak rampas harta tu. Keluarga Shen nak ambil alih harta kau. Kau masih boleh lawan? Betul, Shen Zishan dah mati. Suami aku satu-satunya lelaki dalam keluarga Shen.
Memang patut dia warisi harta keluarga Shen. Perempuan tak matang ni. Apa kelayakan kau nak urus harta kami? Kalau bukan sebab timbunan jasa, aku takkan datang. Kalau kau rampaskan harta ni, kau akan dapat masalah. Aha, berani kau halang keluarga Shen. Tolong usir perempuan ni. Berhenti. Malas nak borak kosong dengan kau. Panggil Shen Dongshan datang sini. Kau tak layak jumpa datuk aku. Keluarga Shen sekarang bukan milik kau. Siapa panggil aku? Hari ni, hari baik untuk keluarga Shen. Siapa buat kecoh sini? Kau budak yang dibawa Sami Tahi dulu. Sami busuk tu. Guru aku derma besar untuk keluarga Shen. Tu yang kau panggil dia. Dia suka masuk campur urusan orang. Siapa minta dia tolong? Ikan busuk dari kepalanya. Maksudnya, kau takkan ikut perjanjian ni. Semestinya keluarga Shen boleh jadi hebat. Bakat perniagaan Zeyu yang menyumbang, kau pula perempuan liar. Buka mulut je nak minta harta. Kau bergurau ke balik kampung jaga lembu lah. Betul tu. Zhu menang pesanan puluhan bilion kumpulan Chen. Dia bawa kumpulan maju. Kau bawa secarik kerosak nak kata kumpulan ni kau punya. Kau tak layak. Guru aku selamatkan Shen Dongshan dulu. Dengan korbankan nyawa, dia guna kuasa ajaib untuk keluarga Shen. Dia kumpul rezeki langit, ubah nasib keluarga Shen. Ini sebab keluarga Shen boleh bermula dari syarikat biasa. Jadi antara 10 teratas sekarang, aku buat ni untuk kumpulan. Tak cukup ke? Kedudukan keluarga Shen kini hasil usaha aku. Betul. Tara harapkan Tahi lalat mengaji jampi serapa. Guru aku sanggup korbankan nyawa. Kau nak rampas harta aku? Ini pengkhianatan. Kau akan terima balasan hukum alam. Dah buat keputusan? Kelakar betul. Buat silap mata. Apa maksud balasan hukum alam? Kau ni sengajalah. Bila guru aku tanda perjanjian, dia sempat sembahyang dengan kemenyan, mohon restu langit dan bumi. Sebab tu keluarga Shen dilindungi dewa. Kalau kau masih nak rampasar, kau akan bangkitkan murka dewa. Kau akan dihukum. Keluarga kau akan musnah. Langit dan bumi. Setahu aku, hanya Immortal Zien di istana Shangqing boleh panggil roh. Si pengemis alim tu langsung tak layak. Jangan nak kata guru kau tu Immortal Zien. Zien guru aku. Aku tinggal di istana Shangqing, Gunung Buzau. Siam, istana Shangqing pusat agama tau. Immortal Zien pakar termasyhur. Berani kau mengarut, hormat langsung. Kau ni perempuan gila. Berani kau bercakap besar. Macam kata bawa tempurung. Cuba dengar, kau betul nak rampas harta aku? Tak takut kena hukum Tuhan? Aku dah berdekat dalam dunia ni. Bukan senang nak tipu aku. Perjanjian. Hari ni aku akan koyak perjanjian ni. Nak tengok aku akan kena apa? Apa? Tak. Atuk. Darah. Yama, dia memang ditimpa bencana berdarah. Diam kau! Yama tak wujud. Cuma tipu helah sahaja. Jangan panik. Tipu helah? Tak mungkin. Ini permulaan sumpahan. Hai gadis, berani kau menyumpah aku? Seret dia keluar pukul sampai mati. Tunggu, jangan salahkan aku. Aku tak menyumpah kau. Aku cuma beritahu kebenaran. Lagi banyak akan datang. Mengarut, dicakap mengada-ngada. Aku tak percaya kau. Apa? Macam mana boleh jadi? Ada apa? Apa terjadi, ayah? Villa kita disambar petir, terbakar besar. Harta kita hangus terbakar. Sekarang tinggal syarikat sahaja. Aduh, macam mana boleh jadi? Semestinya akan... Apa yang tak patut kau ambil? Kau ramas secara paksa. Kalau kau degil buat hilang harta itu, hukuman ringan, mungkin nyawa pun hilang. Hilang nyawa, keluarga Shen sihat sahaja. Kami masih di sini. Marilah baling si penipu ini keluar. Siapa berani? Kamu semua degil, tak nak percaya aku? Jalinan di lehermu juga ada tanda sial. Jalinan jet di leher aku. Apa bahaya bawa jalinan jet? Bolehkah ia cekik aku sampai mati? Aha. Mungkin boleh. Kau ini dahlah. Budak perempuan biar ia cekik aku. Atuk. Aduh, tolong aku. Tolong saya. Lihat ia sudah bermula. Aku dah beritahu. Yama. Kehancuran keluarga kami.
Ada kita kena hukuman Tuhan. Siapa kena hukum langit? Apa-apa berkaitan dewa, kau pun tak boleh sentuh. Nanti kau mungkin cedera teruk. Atau sampai mati. Diam kau. Cepat bawa kerusi roda. Atau kau okey tak? Cepatlah. Ya Tuhan, aku memang kena balasan. Kita nak buat macam mana? Silang syentikit dan doa syendaften dan kapwib. Ibu ayah, jangan panik. Ini semua takdir palsu. Semua tu kemalangan saja. Kita masih ada order. Keluarga Chen bernilai 10 lebih. Jaga order tu baik-baik. Keluarga Chen pasti boleh maju. Order keluarga Chen bernilai 10 B. Itu tak boleh disimpan. Macam mana? Keluarga Chen pasti akan tolak. Kau memang hebat. Suruh keluarga Chen tolak lah. Boleh. Kau cuma main hela. Masalah apa? Dah ketahuan. Keluarga Chen memang akan datang. Tak mungkin. Puan Chen sakit teruk. Semua ada di sana. Kalau keluarga Chen berani datang, aku rela makan tahi terbalik. Keluarga Chen dah sampai. Ini memang keluarga Chen. Ini tuan kedua keluarga Chen. Our adalah Mrs. Clear. Penipu. Kau ingat boleh tipu setiap masa? Tuan kedua, 4 sudah sampai menjadikan tempat hina ini bersinar megah. Tuan kedua, apa tujuan awak ke sini? Oh, inikah majlis penandatanganan kali ini? Saya datang untuk minta penjelasan. Ini tak betul. Belum sampai masanya lagi. Minta penjelasan? Perempuan? Apakah ini sebenarnya? Tuan kedua, keluarga Chen setia pada kumpulan Chen. Jangan batalkan kontrak ini. Batalkan kontrak. Siapa kata saya nak batalkan kontrak? Tak. Tidak, sama sekali tidak. Tapi kerjasama ini tak melibatkan saya, Tuan Chen. Keluarga Chen langsung tiada peluang. Ya. Awak tahu maksudnya? Ya. Tuan kedua, ini bayaran yang kami tawarkan. Hahaha. Saya tahu awak penipu, awak suka main hela. Kenapa kali ini tak menjadi? Siapa kata tak menjadi? Awak silap orang. Lelaki ini langsung tiada kemampuan. Dia tak berkuasa tentukan kerjasama keluarga Chen. Hei, siapa awak? Berani awak hina saya? Saya hina awak? Saya memang tak ada. Saya cakap benar. Dahi awak gelap. Tidak ada sandaran ataupun tempat bergantung. Dari pandangan pertama, saya tahu awak tak penting. Dahi awak gelap, awak nak mati? Pakcik, jangan main-main dalam keadaan awak. Kalau awak terus main-main, awak pasti akan dapat nasib malang. Saya sangat malang. Saya rasa awaklah yang akan sangat malang. Xiaohui. Alamak, Xiaohui si busuk, jangan berubah. Nanti tempat ini rosak lagi. Apa benda tu? Ada Lucy, berhati-hati. Mesti gadis sialan ni main helah lagi. Hai, kau berani kau tipu aku akan buat kau bayar harga. Fair lutut. Panggil nenek. Shentang, kau dah gila. Kau tahu siapa Encik Chen? Biar dia panggil kau nenek, kau cari mati. Mengarut betul status tinggi tuan kedua Chen ni. Kau suruh dia panggil nenek. Kau ingat kau siapa? Kau siapa? Cakaplah nak panggil ke tak? Nenek. Encik Chen, kau betul panggil dia nenek? Oh, Kukunda. Oh, Xiaohui, kau tak gembira. Apa? Dia tak layak jadi cucu aku? Dia pun tak ada nasib baik. Macam mana jadi cucu kau? Kau pun tak suka dia. Susahlah nak urus. Shentang, kau dah keterlaluan. Kau berani mencabar. Apa engkau jerit? Panggil mak engkau. Perempuan sial ni hina aku, weh. Buta ke semua? Kenapa tak terus pukul dia? Ya, tuan kedua. Berdiri saja buat apa? Mari serang bersama. Aku nasihat tenang, nanti semua kena bala.
Kau takut? Lawan dia. Aku suruh pukul dia, bukan pukul aku. Aku tak percaya tak boleh pukul kau. Jangan pukul aku. Kalau pukul lagi, aku mati. Aku pun tak boleh nak buat apa. Berani ganggu majlis tanda tangan keluarga Shen dan Chen. Rasanya kau dah tak nak hidup. Ketua keluarga Chen. Ketua keluarga Chen pun ada di sini. Betul nak perkiwa aku gadis kecil di Cordon Realty the ketua keluarga Chen. Kenapa peduli siapa dia? Keluarga Chen sudah sampai. Kita harus segera sambut mereka. Cepatlah. Kenapa Master Chen ini nampak macam kenal? Gadis kecil, aku nak biar kau rasa perlahan-lahan rasa putus asa hidup lebih teruk dari mati. Haha, sekarang keluarga Chen sudah sampai. Kau akan jadi lebih menderita. Kalau begitu, marilah. Sombong sangat kau ini. Shentang, kau masih belum mengaku salah. Nak degil sampai bila? Ini bukan salahku. Kenapa aku perlu mengaku salah? Ketua keluarga Chen sudah datang. Kalau kau mengaku salah sekarang, aku boleh tolong merayu belas kasihan supaya dia tidak bunuh kau. Tapi kalau masih berkeras, ini hanya buat keluarga Chen marah. Nanti, sisa-sisa nyawa pun akan habis. Baik. Jadi dah tahu kini merayu aku bagi nyawa. Shentang, kau masih berkhayal. Perhatikan baik-baik. Ini bilik penuh orang berkuasa. Orang miskin macam kau langsung tak dihiraukan. Kalau manusia nak dikira tinggi rendah, mulia hina, aku lebih tinggi dan kau lebih rendah. Aku mulia dan kau pengemis. Degilnya kau ini. Sambut ketibaan ketua keluarga Chen. Tuan Chen, dialah yang merosakkan majlis tadi. Entah di mana dia belajar ajaran sesat berpura jadi anak saudara saya. Dia bukan saja pukul orang, curi racun dan tipu harta keluarga Shen. Betul. Budak perempuan ini berani menghina main hela. Ya, bukan itu saja. Dia cemarkan nama tuan kedua Chen sampai ke seluruh keluarga. Kami nasihat baik-baik. Dia makin menjadi. Dia langsung tak berperi kemanusiaan. Budak ini bergantung pada silap mata kecil. Sombong sangat. Dia patut dihukum berat. Abang Muting, cepat bunuh dia. Bunuh. Yes. Ishan, kenapa dengan kamu? Ibu, dia dewa yang datang. Apa? Kamu sihat ke? Ya, bagus. Dia patut mati. Arshin, mari sini. Tunduk biar saya beritahu. Ya, baik. Berani kamu? Bahkan kalau hari ini saya nak bunuh, saya bunuh kamu si bodoh tak guna. Wahai gadis, siapa kau? Berani kau pukul tuan kedua Chen? Diam mulut kau. Dia ibu saya, Sungguh muda. Hei, tuan kedua Chen. Otak kau tadi rosak ke? Kau nampak macam otak kau baru rosak. Saya bersumpah, saya tak buat apa-apa. Gadis celaka itu, dia yang buat masalah. Berani kau mengarah. Habislah. Ketua keluarga Chen dah marah. Keluarga Shen kita akan jadi mangsa Shentang. Gadis sial, semuanya salah kau. Nanti, kau akan rasa seksa. Saya datang lewat. Sampai dewa terkejut, sila hukum wahai dewa. Nenek kini memberi salam ke dewa. Terima kasih dewa, selamatkan nyawa saya. Apa? Abang, ibu, ada buat silap ke? Tengok, dia cuma orang kampung biasa. Mana mungkin dia dewa? Diam dan sujud. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tak ada anak derhaka macam kau. Dia memang ibu kandungnya. Mustahil. Mana boleh jadi? Dunia ni memang pelik. Kenapa tak boleh? Dewa jiwa tolong selamatkan nyawa makcik. Kembalikan ke remajaan saya. Ini pahala nenek moyang keluarga Chen, anak derhaka. Bukan setakat tak bersyukur. Mau sakiti dewa muda lagi. Nak hancurkan keluarga Chen. Ibu, ini bukan salah aku. Aku tak kenal dia. Cepat minta maaf pada dewa jiwa. Anak derhaka ni, dia cakap karut, tak hormat awak, terpulang pada awak nak hukum dia. Suruh sujud tadi tak mau. Akhirnya kena sujud juga. Tak nak dengar cakap. Sekarang menanggunglah. Budak tak sedar diri. Pasti guna ilmu hitam. Ya,
Ilmu sihir keluarga Chen kena santap. Dunia ni tak ada awet muda. Sudah. Diam. Mulai saat ini keluarga Chen batalkan kerjasama dengan keluarga Shen. Untuk si jahat ni, hapus semua saham dalam keluarga Chen. Dewa jiwa puas hati. Tak apa. Untuk diorang ni tak apalah. Memang patut mati. Tak kisah. Dewa jiwa baru turun gunung. Keluarga Shen hampir muflis. Villa pun dah terbakar. Jom singgah rumah kami dulu. Beri kami peluang membalas budi. Keluarga Chen, keluarga nombor 1. Mestilah kaya raya. Keluarga Shen tak mampu. Terima warisan keluarga lain pun. Okey. Baiklah. Habis dah. Sekarang macam mana ni? Selama aku masih hidup, masih ada harapan. Ziyu, jom jumpa seseorang. Beberapa hari tak jumpa. Kenapa naib Presiden Chen bermasalah begini? Anson mempermainkan saya. Saya tahu Anson nak bekerja sama dengan keluarga Chen, tapi dihalang Chen Yishan dan anaknya. Sekarang saya ada idea bagus. Bukan setakat 2 keluarga boleh bekerja sama. Saya juga boleh beri harta kepada awak. Asalkan awak memilikinya. Mulai saat ini, 36 kota Beishou dan seluruh Huaxia ikut perintah awak. Oh, kalau begitu cakaplah. Hari ini nenek kami hampir mati. Chen Yishan keluarkan buku rahsia. Kata hadiah dari seorang budak perempuan. Dia selamatkan nenek dengan resipi rahsia ini. Nenek bukan setakat sembuh, malah jadi seperti budak. Kalau ada benda macam ini, naib Presiden Chen, awak bergurau ke? Betul, Ensun. Semua orang di majlis nampak hari ini nenek itu. Dia nampak seperti budak cergas dan bertenaga. Budak perempuan tu dari mana? Dia gadis tahu dari Gunung Buzu. Dia ada seekor kucing. Saya nampak ia bertukar bayang naga. Memang tak biasa. Orang berkuasa macam ini, kalau saya boleh kawal mereka, siapa lagi lawan saya? Gadis ini bagaimana? Cari dia untuk saya. Aha, gadis ini dah dibawa keluarga Chen asal Ensun setuju bekerja sama. Kalahkan Chen Yishan dan anaknya, lantik saya CEO. Saya patut serahkan gadis tadi ini pada apa? Tambahan pula, saya beri 20% saham Chen lagi. 20%. Aku ingat saya pengemis. Saya tak nak gadis itu sahaja. Nak 60% saham Chen juga. Saya ingin Tentang dia. Dia jadi cagaran awak. Tentulah. Tuah dia Ensun suka. Hamba bangkit melayan Sun. Haha. Tinggal di rumah besar begini keluarga Chen pasti sangat kaya. Tak perlu risau cara kumpul merit lagi. Cik Shen memang hebat. Awak ni pakar sebenar. Tapi nenek saya guna resipi rahsia awak saja. Dia jadi macam budak kecil. Saya nak awak periksa juga. Ada kesan sampingan ke? Kesan sampingan. Oh, nenek awak sihat sangat. Hidup sampai 100 tahun pun tak ada masalah. Berani nak bangga lagi? Nampaknya dia tak ada pilihan. Boleh ke dia jadi tua? Ya, boleh buat saya lebih tua? Saya terlalu muda sekarang. Ini mudah saja. Berubah. Ni rupa saya waktu 18 tahun. Benar-benar jadi tua. Ini mak saya. Cik Shen, baiknya awak pada keluarga Chen. Kalau ada permintaan, beritahu saja. Keluarga Chen pasti sanggup berkorban tanpa ragu. Keluarga Shen awak cukup jujur. Tiada hati perut. Bukannya binatang itu. Keluarga Chen tak macam puak jahat keluarga Shen. Hei Dewa Muda. Jangan salah faham keluarga Shen Dongshan yang saya maksudkan. Tak mengapa saya Shentang. Saya tiada kaitan dengan keluarga Shen. Cik Shen ini waras fikiran perangai ceria. Awak memang bukan orang biasa. Saya tak tahu berapa umur awak. Awak sudah berkahwin ke? Saya 19 tahun. Kawin? Apa tu? Baguslah. Cucu saya baru 23 tahun. Dia tampan. Nak saya jodohkan dia dengan awak? Nenek. Apa nenek cakap ni? Mana boleh saya kahwin dia? Kenapa tak? Cik Shen, sama ada rupa atau umur, lagi baik dari awak. Lagipun dia penolong keluarga Chen. Awak yang untung kalau kahwin dia. Cik Shen, sudi kahwin dia? Dia pakai topeng. Mesti hoda dalamnya. Muka pun pucat, jalan tak stabil, buah pinggang lemah. Lihat suasana Dewan Jamuan tadi, Chen Muting ini berstatus tinggi dalam keluarga. Kalau saya kahwin dia, duit dia jadi duit saya. Lepas tu saya boleh kumpul merit. Ya, saya setuju kahwin dia.
Bagus, tak sangka pula keluarga Chen dan Dewa Kecil ada jodoh rupanya. Mana ada masa lebih baik dari sekarang? Saya rasa pergi daftar sekarang pun boleh. Nenek semakin tak masuk akal. Oh, jangan risau. Saya hebat kawin saya. Saya akan lindungi awak. Bukan soal perlindungan pun. Kita baru jumpa 2 kali, langsung tiada perasaan. Mana mungkin saya kahwin awak? Emosi apa? Boleh makan ke? Perkahwinan ini hal besar, tak boleh dibuat sambil lewa. Macam pilih kucing, kena pilih yang disuka. Awak cakap Xiao Hui ke? Dia memang suka saya. Kecuali kata-kata saya, dia tak dengar orang lain. Nanti awak akan sayang saya macam Xiao Hui. Memandangkan si Dewa Kecil dah setuju, jadi kita putuskanlah. Cepat bawa dia pergi daftar nikah. Saya akui dia sebagai menantu perempuan. Mak, jangan risau. Hari ini saya sendiri hantar mereka daftar. Kena ambil lesen nikah dulu. Jom pergi sekarang. Bagaimana hasilnya? Macam mana dengan sijil? Saya sengaja suruh orang uruskan sijil cepat-cepat. Ini sijil perkahwinan. Sekarang Dewa Kecil, tak kita panggil dia Tang Tang, dah jadi menantu keluarga Chen kita. Hari ini ada 2 keberkatan sekaligus, mesti sambutlah. Ini duit raya dari nenek untuk kamu. Sekarang Muting dah ada isteri. Duit keluarga mesti diurus menantu mulai sekarang. Wah, banyaknya duit. Seronoknya kahwin dengan awak. Tang Tang, ayah sediakan 10 villa untukmu sebagai hadiah perkahwinan, tapi proses urusan dan bersihkan ambil masa. Kamu tidur rumah malam ni. Okey. Yalah, malam ni malam pengantin kamu. Tak boleh tangguh. Kita baru kenal, tak rapat lagi. Kalau tak rapat, rapatkanlah. Nenek tunggu kamu bagi cucu Montel. Mari kita pergi. Kamu buat apa? Saya buat apa lagi? Saya tidur katil. Kamu tidur lantai. Tapi nenek nak cicit lah. Awak nak saya ada anak dengan awak? Lupakan saja. Saya tak kisah nenek dan ayah kamu ni. Jangan nak getak saya. Walaupun awak handsome, tapi saya Chen Muting tak pilih kasih, saya tak kedekut. Awak pun dalam juga. Cinta yang saya nak. Mesti cinta penuh semangat, bukan ikut suruhan keluarga. Lagi, gadis macam awak bukan jenis saya. Jadi jenis awak macam mana? Isteri saya nanti, mesti Dewi Perang yang handap berlawan, atau perempuan terkaya setanding Chen. Faham? Dewi Perang, itu kan 2 orang anak murid saya. Kenapa engkau suka tunjuk pandai? Dewi Perang dan wanita terkaya itu memang hebat. Kenapa awak ni bodoh sangat? Aku cucu istimewa Istana Shangqing. Yang mulia, mereka berdua patut bangga jadi pengikut aku. Kalau tak nampak engkau jual buku di kaki Gunung Buzhou, mungkin kau masih bernasib baik. Siapa kata cucu istimewa tak boleh jual buku? Tadi kau kata, semasa ragut manual rahsia itu, aku patut dedahkan kau. Kau takkan faham dunia orang kuat. Nanti kau sendiri akan tahu. Ya, betul tu. Cepatlah tidur atas lantai. Dalam mimpi kau, boleh dapat semua. Alamak. Tak nak. Aku nak tidur sama kau. Lepaskan Shen Dabao. Aku beri amaran ni, malam ni kau cuma boleh tidur. Lelaki dilahirkan merdeka. Kenapa nak hidup mengikut orang? Lelaki macam mana kau ni? Dengan kedudukan aku, kau suruh aku tidur atas lantai. Ini penghinaan untuk aku. Aku nak tidur dekat ruang tamu. Baik. Pergi mana pun kau suka. Berapa ramai yang nak tidur atas lantai aku, belum tentu lagi. Aku takut bila nenek dan ayah terjaga. Nampak dia tidur di ruang tamu. Susahlah nak terangkan, tentu bukan sebab dia tidur di ruang tamu lalu demam. Betul tu? Dia pelik, tapi posisi tidurnya lebih luar biasa. Isteri kayangan macam mana nenek aturkan ni? Malam tadi kenapa tidur dalam posisi pelik macam tu? Awak ni tengah bersemedi ke? Bersemedi bukannya senang bakat dan peluang sangat diperlukan. Saya masih dalam proses belajar.
Memandangkan awak belajar ilmu batin, kenapa masih belajar sains pula? Takut kehilang pekerjaan? Ilmu falak, geografi, yin dan yang metafizik dan sains saling lengkap melengkapi. Semua ini jelajah misteri langit dan bumi meneroka batas kemampuan manusia. Abang, Jangan panggil macam tu. Saya tak tahan. Rasa sangat malu. Panggil Muting je boleh tak? masalah awak perlu disesuaikan. Kami semua ada sijil bertauliah. Awak nampak kanak-kanak kelaparan di kawasan pergunungan miskin dan mangsa bencana di selatan pakcik dan makcik miskin di timur laut. Mereka semua perlukan bantuan kita. Kita semua sangat kaya. Tidakkah kita patut tolong mereka? Kita. Ya, kita dah berkahwin. Duit awak ialah duit saya. Awak buat amal, saya pun buat amal. Duit ini tak boleh digerakkan. Kenapa? Kita semua sangat kaya. Kalau awak tak nak buat amal pun, Tuhan akan murka. Saiz kumpulan Chen sangat besar. Ada beratus ribu pekerja. Awak dermakan semua duit ni. Bagaimana kumpulan ni nak beroperasi? Macam mana nak bayar pekerja? Sebabkan pengangguran besar-besaran. Itu bukan buat amal. Itu baru dikatakan jahat. Lupakan sajalah. Susahnya nak buat amal. Anak muda keluarga pertama ini tak guna. Justru kerana saya anak keluarga pertama, saya kena tanggung lebih tanggungjawab. Awak tahu berapa ramai YG mengidam keluarga Chen? Sedikit cuai, kita akan bankrupt. Tak boleh. Saya kahwin awak sebab awak kaya. Awak tak boleh bankrupt. Akhirnya Nawarik cakap benar. Awak cuma suka duit saya. Jadi saya sebar. Tapi jangan risau. Kalau ada orang jahat kejar awak, saya akan tolong. Hello, ada masalah apa? Saya datang sekarang. Jangan. Bincang lagi pasal derma ni. Ada hal nak berlaku di tapak bina syarikat nak bankrupt tak lama lagi. Saya tak ada masa berbincang. Lepaskan. Kalau halang saya kumpul pahala, saya nak pukul dia. Xiao Hui. Siapa berani buat masalah dekat keluarga Chen? Abang. Shenzi. Pastian. Kenapa awak datang sini? Tapak bina keluarga Chen dah bunuh orang. Saya nak tegakkan keadilan untuk keluarga mangsa. Kamu merepek. Memang mereka yang salah. Mereka bawa orang masuk tapak bina bunuh pekerja kita. Mereka putar belit fakta songsangkan benar dan salah. Saya benarkan kamu cakap. Kamu banyak mulut. Bostian keluarga Chen dengan Bambu Gang tak ada kaitan langsung. Kamu datang sini nak provokasi, nak lawan keluarga Chen, ya? Kononnya ambil duit. Selesaikan masalah untuk orang lain. Asalkan Tuan Chen tanda perjanjian ini, mulai sekarang Bambu Gang dengan keluarga Chen jadi sekutu. Nak paksa saya serahkan equity saya, ya? Letak jawatan presiden. Oh, anak buah. Ini untuk kebaikan kamu ke? Kes bunuh berlaku di tapak bina? Kalau isu ini bocor, nanti jadi berita besar. Berita negatif macam ni. Harga saham syarikat akan jatuh berapa? Macam mana nak jawab dekat lembaga? Lembaga pengarah Chen nak tukar. Daripada kena buang, kenapa tak letak jawatan sendiri? Beri muka sikit. Nak ugut saya dengan benda ni ke? Mimpi. Memandangkan Encik Chen tak tahu bersyukur, maka benda buruk akan terjadi. Kamu nak buat apa? Sekarang negara undang-undang. Dalam 3 bulan bandar Northern Trail, akulah raja, akulah undang-undang. Jangan buli suami saya. Tuan Tian, gadis busuk inilah yang lukakan naib Presiden Chen. Ya. Orang yang Tuan Sun nak bunuh ialah dia. Tuan Tian, jangan berbelas kasihan. Kami cuma nak kucingnya saja. Adik kecil, pilihlah bunuh diri, jimatkan masa aku, atau nak aku sendiri uruskan? Shen Tang pergi cepat. Tuan Tian, ini persengketaan dua keluarga kita. Tiada kaitan dengan dia. Lama, aku dah kata aku akan lindungi awak. Si terbuang ini tak cukup untuk panaskan aku. Tuan Tian, gadis busuk ini langsung tak hargai awak. Gadis busuk nak bagi kau mati senang. Baiklah, jangan salahkan aku, kejam, tembak dia. Ada.
Apa terjadi? Kan aku dah beri amaran, aku akan lindungi awak. Si gadis busuk berani sombong depan aku sendiri akan potong kau 8 ketul hari ini. Nampak hebat ni. Inilah Halbert Fang Tian milik lubu ia tiada tandingan. Rambut ditiup pun boleh terpotong. Boleh koyakkan kau sekelip mata. Boleh tahan? Boleh tahan. Baguslah. Boleh jadi alat korek tai Xiaohui. Shentang, dah sampai masanya. Kau masih fikirkan kucing buruk itu, ilmu kungfu cetek kau ini, langsung tak mampu lawan Tan Cheng. Cepat lari. Aku sendiri uruskan, hanya yang mati boleh keluar pintu ini. Tian Cheng, kini Shentang ialah isteri aku. Kalau kau tetap nak sentuh dia, keluarga Chen akan lawan kau sampai habis. Aku bunuh dia dulu. Lepas tu giliran kau. Nak lawan aku sampai akhir, cuba tunjuk. Nak bunuh aku dengan benda tu. Dah cakap tak guna, aku boleh patahkan pakai tangan. Bos Tian, dia sengaja provokatif ni. Dah puas buat hal? Tadi aku dah panggil orang lari, sekarang boleh selamat. Pergilah lah. Tak payah takut. Biar dia datang pukul aku. Shentang gila ke? Tu senjata bahaya, kena sahaja mesti mati. Alamak. Bos Tian, kau orang penting di utara. Boleh kena hina macam ni. Aku pun tak tahan tengok. Bos Tian, dia cakap macam tu. Kalau tak bunuh dia, macam mana nak terus berkuasa? Babi, sunnah kau cari maut. Apa dah jadi? Kenapa Shentang tak apa? Halbert Fang Tianhua ni senjata sakti. Kenapa dia masih hidup? Dia ni badan besi ke apa? Kau lemah sangat. Tak layak urut aku. Wah, kuatnya pisau patah. Aku kembalikan. Gadis ni dari mana? Kuat sangat. Patahkan Halbert Fang Tianhua pakai tangan. Adakah awak okey? Tangan awak sakit ke? Alamak, pisau mainan ni pun tak boleh lukakan Xiaohui. Mana boleh lukakan aku? Mom Senggirit. Tiada siapa pernah lari dari tangan Tian Cheng. Tadi aku cuai sedikit. Kali ini mesti aku bunuh kau. Kau bukan lawan aku. Aku tak nak bazir masa lagi dengan kau. Kau halang aku buat perkara besar. Kau takut ke? Sudah terlewat. Hari ini kau mesti mati. Kau ingat keluarga Chen kami mudah dibuli? Chen Muting, kau tak boleh wakili keluarga Chen. Orang yang Tian Lao dah nak bunuh tu, Tuhan pun tak boleh selamatkan. Shentang, bukankah kau kata keluarga Shen akan dihukum Tuhan dan tak akan bertahan beberapa hari? Sebaiknya kau fikir sekarang mana nak sambut kematian sendiri. Alahai, kau ni menyampah betul. Banyak sangat cakap kosong. Kau halang aku buat perkara besar. Hari ini aku kalahkan semua sekaligus. Sombong betul. Baiklah, aku tunjuk kuasa sebenar geng bulu aku. Aha. Kau berani kau pukul Bos Tian? Dia patahkan lengan aku dengan satu jari. Macam mana boleh? Kenapa badan aku tak boleh gerak? Tian Cheng dah kalah kat kau, kenapa dia diam je? Dia halang aku buat perkara besar. Bos Tian, apa yang awak buat? Gadis ni dah humiliate awak teruk. Patutlah awak pancung dia sampai mati. Perempuan jahat kalau aku boleh buat. Bukan giliran awak nak arah aku. Dia ada masalah apa? Dia mungkin rasa dia buat kesalahan. Dia sedang memohon maaf pada awak. Maaf perlu disampaikan sendiri untuk ikhlas. Awak tahu tak? Tuan Chen, saya minta maaf, saya salah. Berani awak ganggu suami saya lagi? Saya takkan ganggu keluarga Chen lagi. Bos Tian, apa karut awak cakap ni? Gadis tak guna. Awak guna ilmu hitam lagi. Hari ini saya mesti bawa awak. Hahaha, awak ni apa sebenarnya? Saya datang kalau awak nak saya datang. Alamak. Saya beri amaran. Lepaskan saya. Saya kawan Sun Qingbo sekarang. Boleh cerita kedasmu dengan Sun Qingbo? Ya, saya wakil N. Sun sekarang, kalau awak hina kami, berarti hina N Sun. Chen Eriksin, saya cuma ingat awak tamak. Sekarang saya rasa awak bodoh. Tak, awak bukan sekadar bodoh. Awak langsung tak ada otak. Sun Qingbo nak guna awak rampas keluarga Chen. Awak benar-benar bermain dengan harimau. Keluarga Chen yang N.
Sun nak itu keluarga awak. Apa kaitan dengan saya? Satu hari saya akan bina keluarga Chen sendiri. Keluarga Chen yang milik saya pijak bapa dan awak di bawah kaki saya. Siapakah Sun Qingbo? Sun Qingbo, Tuan Sun. Dia ketua keluarga pertama di wilayah selatan, ketua bandar ke-27 wilayah selatan. Dia ada kuasa dan pengaruh yang besar. 27 bandar Chen Muting. Dia kurang 9 bandar dari awak. Awak masih lebih berkuasa. Tak boleh kira macam tu. Kuasa keluarga Sun kini berkembang pantas bersekongkol dengan kuasa asing. Ada trend untuk mengatasi keluarga Chen. Dia mungkin akan bangkrupkan awak. Sekarang Chen Erxin bekerja sama dengan Sun Qingbo. Kalau dia jual saham ke keluarga Sun, keluarga Chen mungkin hilang kawalan syarikat. Mungkin dihalau dari syarikat. Buat dia nak buat saya bankrupt. Xiao Hui, pergi. Aduh, tulang rusuk saya anak perempuan tak guna. Awak pukul saya. Bos Sun takkan maafkan awak. Awak lukakan Chen Muting. Cuma buat saya hilang duit. Sekadar halang saya kumpul pahala jenayah kejam. Muting, saya bapa saudara awak. Awak bunuh saya. Chen Muting, tua-tua keluarga Chen takkan lepaskan awak. Ya? Dan Bos Sun, malah seluruh keluarga wilayah selatan tak lepaskan awak. Apa itu keluarga wilayah selatan? Pergi beritahu cucu itu kalau dia berani halang saya takkan maafkan dia. Awak cakap benda tak masuk akal? Awak sengaja provokasi seluruh wilayah selatan. Okey, Shentang, tunggu saya. Nanti tengok keluarga Sun kalahkan awak. Xiao Hui dah lama rasa bosan. Tunggu Bos Sun datang, kau akan mati. Aduh. Aku buat semua kerja hari ini. Saya akan serah diri di balai polis. Bersihkan nama Master Chen. Tolonglah beri saya peluang hidup, Cik. Kau minta maaf terlalu pantas. Tapi langsung tak ikhlas. Kau sengaja cari gaduh bunuh pekerja. Kau cedera pekerja saya. Nak lepas dengan satu kata saja? Terlalu murah. Tak. Dia sebenarnya belum mati lagi. Dia pengsan saja. Saya bayar dia pura-pura mati. Saya akan tanggung semua kos rawatan mereka. Ganti rugi hari tak kerja pun saya bayar. Tambahan 200,000 setiap orang sebagai pampasan. 200,000? Baiklah. Saya lihat ada keikhlasan. Jadi hari ini... Tunggu. Cik, saya mohon ampun. Orang hebat takkan berdendam atau berdolak dalih. Saya pohon. Kau asyik gaduh dan bunuh. Sudah terlampau banyak dosa. Kau kena buang sial. Buang sial? Macam mana nak buat? Mulai hari ini, buat 10 kebajikan setiap hari. Derma tak kurang 500,000 kepada badan amal setiap bulan. Ya, baiklah. Tak ada masalah nego. Kami pasti buat. Saya akan pantau kamu sentiasa. Sesiapa berani tipu saya? Kami tak berani. Kami nak mula hidup baru. Ubah cara hidup. Cik, suruh ke timur. Kami takkan ke barat. Jom pergi. Cepat pergi. Tadi kenapa kau tak apa-apa? Kau betul tahu ilmu dewa? Sudah beribu kali saya beritahu. Akulah keturunan istana Shangqing. Tangan di balik awan terbentuk. Tangan di pusing hujan turun. Balik tangan awan datang. Pusing tangan hujan turun. Kenapa tak kata diri kalis peluru? Tubuhmu seperti berlian tak boleh hancur. Dulu. Sekarang ni kecuali hukum langit. Tiada sesiapa di dunia ini yang boleh lukakan saya. Semakin hari semakin melampau. Memandangkan awak dah sihat, cepatlah balik rumah. Saya ada urusan lagi. Bukankah awak tuan muda? Awak pun kena buat sesuatu. Syarikat sebesar kumpulan Chen, seseorang perlu uruskannya. Saya tak malas dan gelojoh macam awak. Buat kerja sama, awak boleh jadi kaya. Kalau begitu bawa saya sekali, saya pun nak cari duit. Awak yang boleh negolan saya. Tapi jangan buat hal. Bila pula saya buat masalah? Akulah ketua pertama istana Shangqing. Tuan muda, tanah ini sudah ada laporan tinjauan sama ada feng shui atau geologi. Memang terbaik jika kita dapat tanah ini untung minima 20 bilion. 20 bilion, banyaknya. Hei, apa ini? Jika ikut perancangan bijak tuan muda, kawasan komuniti dan komersial ini boleh capai keuntungan 100 bilion. Belilah tanah untung sebegitu? Tanah terbiar jadi pusat perniagaan sibuk. Nilainya macam cari emas dalam lombong. Cuma perlu gali emas. Hei Cik Pompan, lihat baik-baik tanah ini. Semuanya tanah terbiar. Mana ada lombong emas? Saya jelas hidup bau logam. Di situ, jumpa, pergi.
sangat berbahaya. Nasib baik, aku guna tenaga ki lindungi badan. Jika tak, Chen Muting orang biasa. Dia tak tahan serangan ganas ini. Hei gadis, jom pergi. Ini kawasan terbiar bau dan kotor. Hei, semua undur. Selesaikan. Entah apa dia buat. Seperti dijangkakan, harta peninggalan nenek moyang, supaya tak dicuri di jalan. Mereka guna tenaga jahat sembunyikan lokasi harta. Hei, kamu okey ke? Chen Muting, jangan bina bangunan beli tanah itu. Tak. Cik, nak beli tanah ini? Betul. Cik, jangan cari pasal. Walaupun keluarga Chen kaya macam kerajaan, tapi tak boleh biar awak membazir. Tak boleh bina bangunan di sini. Awak beli tanah terbiar. Nanti orang gelak terbahak-bahak. Bila tahu? Awak ini lelaki cetek. Permukaan tanah ini nampak terbiar, tapi ada khazanah terpendam. Haha, cik. Awak nak cakap, tanah terbiar ini ada gunung emas perak. Dah awak yang cakap, bawah sini ada gunung emas. Kalau nak beli perhiasan, saya setuju. Tapi jangan campur hal perniagaan. Saya tak ganggu awak. Saya betul-betul tak tipu. Saya tengok sendiri benar ada lombong emas di sini. Cik, awak nak main-main macam budak 3 tahun? Mata awak memang cantik. Tapi nak kata mata dewa, itu dah melampau. Ini kuasa tak terbatas mata dewa saya. Kalau nampak, musuh boleh lenyap. Kalau tak, saya mesti buktikan. Apa-apa pun cik tanah ini dengar cakap saya, kita tak boleh beli. Dengar saya cakap tempat ini menyeramkan. Seram. Dulu sini krematorium ramai mati. Lepas itu ada yang datang. Tak sampai seminggu mati, lama-lama jadi tempat sunyi. Tak ada orang, tinggal runtuhan. Hei, itu cuma hantu saka. Saya dah halau dengan Jampi. Jampi dan kata tadi kau ada di situ. 2 kejang-kejang ni saja. Kenapa kau kata aku kejang? Chen Mutong, aku leluhur Shangqing Palace. Aku tak tipu. Percaya beli tanah ni takkan kau sesal. Aku tak nak beli. Dengar baik-baik, kalau jumpa lombong emas nanti jangan menyesal pula. Kau maksud apa? Kalau tak beli, aku beli sendiri. Setiausaha Lin siapkan dokumen sekarang. Ini bukan apa aku cakap tadi. Aku suruh siapkan dokumen sekarang. Young Master, ini... Dia belilah cuma rugi ratus juta saja. Xiaohui, dah berapa kali aku cakap? Ada lombong emas bawah situ. Kenapa tak nak percaya? Baiklah. Aku dah beli untuk kau. Nak apa lagi? Masih tak percaya? Aku dah tak buta lagi. Otak pun tak berair dah. Chen Muting, nak bertaruh dengan kau? Taruh? Nak taruh apa? Aku beli tanah ini. Kalau ada emas di sini, bukan setakat minta maaf. Malam ni aku nak tidur atas kau. Cik perempuan ni, tengah hari cerah ni, boleh cakap benda berfaedah sikit? Berani tak? Kau berani? Sudah bertahun aku berniaga. Lebih 1,000 tanah dah aku beli. Takkan silap bacaan aku. Okey. Aku nak bertaruh dengan kau. Kalau aku menang, kau bukan setakat tidur atas lantai. Semua perkara kena ikut aku. Aku takkan kalah dengan kau. Hari ini aku nak buktikan. Tunggu malam nanti sahaja. Tuan muda, lombong emas ini mesti menari dulu. Ini cara melombong yang agak pelik. Aku dah agak dia main-main. Tolai. Gunung terbalik. Laut. Memalukan diri sendiri, muslihat kecil ini. Kalau nak lombong emas, bukan begini caranya. Oi, cik, cepat sikit gempa bumi. Tak. Tanah ini mencuak. Tuan muda lihat. Riba pun tak kesan kita langsung. Shentang sedang melindungi saya. Tak sangka Nona bukan sahaja hebat dalam perubatan, malah kuat sihirnya. Betul hebat. Benarkah Shentang tak berbohong dulu? Tengok tu apa? Emas. Ya, emas. Betul emas ni. Saya tak mimpi. Saya tak mimpi
Tuan Muda, ini lombong emas sebenar. Tuan guna kuasa tadi untuk alih tanah yang menyekat lombong. Ini cuma teknik kecil mengubah gunung dan keringkan laut. Teknik. Sekadar teknik. Nona, awak macam Dewi sejati. Sekarang percaya? Saya silap tadi. Tuan Muda, lombong ini bernilai sekurang-kurangnya 300 bilion. Tapi lombong emas sebesar ni, proses jual beli ambil masa. Sekat semua berita sekarang. Jangan sampai orang tahu. Mudah. Tunggu semua urusan selesai, cari orang gali emas, derma semua. Baiklah. Derma. Derma 300 bilion terlalu cepat. Kau betul sebenarnya. 300 bilion tu memang tak cukup. Aku kena cari sumber duit lain. Weh, kau ingat Jin Si Hao ni kobis tepi jalan ke? Gali je. Betul. Sekarang boleh terima keajaiban. Fiobia. Kurangkan ni, pulangkan balik belian ni. Ada lombong belian ke? Pemilik binatang, pengguna minyak. Ada minyak. Rupa-rupanya si rubah kecil ni naga. Kau kahwin dengan manusia apa ni? Kita cari tempat lain. Tak. Kenapa aku baru nak mula? 3 lombong kau ni cukup untuk buat amal. Tak, betul ke? Tapi aku perlu pahala besar-besar. Lebih benar daripada kitab. Kalau semua ni didermakan, Buddha ada di sini. Mulai hari ni, aku panggil kau nenek muda. Kau dewa aku, idola aku. Tak sangka kau hebat macam ni. Okey, jom balik makan. Jangan lupa pertaruhan tadi. Encik Sun, Sudah siap? ada perkara tak dijangka berlaku. Siap. Hal kecamuk pun tak boleh urus. Apa guna kau? Encik Sun, jangan marah. Semua ni salah Shentang. Saya tak tahu cara apa dia guna. Halbert Fang Tian, Bos Tian tak dapat lukakannya. Ada ke benda macam tu? Ya, Encik Sun, Shentang pun ada cakap. Dia suruh kau datang sendiri ke rumah dia mengemis. Kalau tak, kau akan dipotong 8. Silai, si gadis kuning tu, dia bukan saja halang rancangan aku, malah hina aku. Encik Sun, gadis itu memang hebat. Kita tak boleh lawan dia. Jadi dia bukan saja halang rancangan kau. Nampaknya aku kena minta orang itu tolong. Tunggu. Kenapa kau nak mungkir janji? Tak apa kau kalah, saya tidur atas baiklah. Aku tak kesal. Cuma ini kali pertama aku buat benda macam ni. Jadi aku rasa aku patut tidur di atas. Tak, saya nak tidur atas. Okey. Aku rela mengaku kalah. Kau buatlah. Pergi sana. Maksud kau apa? Saya setuju tidur atas. Semestinya kau tidur lantai. Kau kata tidur atasnya. Ini katil. Semestinya. Fahamlah. Kau nak bersama saya? Tak mungkin. Tang Sing Sawit sudah fire. Silakan duduk. Ayah, apa yang terjadi pada syarikat kita? Kenapa saya rasa awak nampak sedikit pelik? Chen Eriksin, binatang itu. Dia berkomplot dengan keluarga Sun, saya dah tahu. Hari ini nenek awak telah mengeluarkan kenyataan rasmi usir keluarga Chen Eriksin dari rumah. Nenek. Keputusan nenek. Tepat. Kalau mereka terus dalam kumpulan, lambat laun pasti ada bencana besar. Tapi ada masalah. Keluarga Sun akan adakan majlis esok. Dia juga khas jemput Shentang. Jemput saya khas, tak teruk, cukup ikhlas. Sini pun jelas perangkap untuk awak. Awak asyik seronok saja. Saya pun rasa begitu. Tang tunjuk kebolehan di jamuan keluarga Shen. Semalam dia berjaya mengalahkan musuh di depan semua Sun Xingbo.
adakan jamuan sekarang. Dia cuma nak ambil peluang untuk balas dendam. Betul, sebab itu kali ini kita tak boleh pergi. Tak, saya akan hadir ke majlis ini. Kau tahu itu perangkap bodoh lah. Awas jangan pisau. Betul something saya bakal minta mengedawat. Awaklah yang saya risaukan. Chen Erksin dan Sun Qingbo, mereka tak akan lepaskan awak muda. Kalau begitu jangan risau. Di dunia ini, orang yang boleh lukakan saya belum lahir lagi. Siapakah budak perempuan itu? Kenapa dia boleh bersama Cikgu Muda Chen? Nampaknya mereka sangat rapat. Kabarnya keluarga Chen dapat dewa kecil baru. Dia boleh hidup semula dan lawan penuaan, mengembalikan keremajaan. Dia sangat berkuasa. Dia dewa baru ke? Kata orang dia masih berlatih di Gunung Buzhou. Dia sudah jadi dewa. Aku juga dengar kawasan tandus di barat bandar. Banyak emas dan berlian ditemui. Nampaknya ini kerja dewa kecil nih. Baru kau tahu hebatnya aku. Berita situasi ini disekat dari syarikat kita. Mana mungkin mereka tahu? Shentang, kau memang tak takut mati berani muncul depan aku. Budak, lagipun kau dah ada sini. Hari ini aku akan seksa kau. Chen Erksin, kau dah dibuang dari keluarga Chen. Kau masih nak ulang kesilapan yang sama? Jangan ingat, sebab budak mati ini tahu sihir. Kau boleh buat sesuka hati. Dengar baik-baik. Hari ini kami upah pakar untuk urus dia. Kalau nak mati berhormat, sekarang mengaku salah dan tungging. Aku dengan tuan kedua kami boleh ampun dan biar mayat kau lengkap. Tak, kenapa korang macam lipas kudung? Sentiasa muncul saja. Jahatnya makhluk ni. Jangan cari pasal. Cita-cita tali emas guru syurga untuk kutukan keabadian. Betul dikatakan sesiapa dapat tali emas ini akan hidup kekal malam abadi. Tali emas guru syurga senjata sakti khusus Taois Ziyin dari Istana Shangqing. Maka Taois kecil ini adalah... Hahaha. Bagus. Taois Zhang ini murid berbangga Taois Zing, murid Dao Guang Maharishi Agung. Dia murid guru saya. Mana mungkin saya tak tahu? Orang luar tak patut mencemarkan diri. Tapi saya dengar ada yang palsukan nama Istana Shangqing, menipu di wilayah utara. Kamu sudah lakukan kesalahan, rosakkan nama baik leluhur guru. Ini budak perempuan liar. Dia kata dia datang dari Istana Shangqing di Gunung Buzhou, berulang guna cara syaitan untuk tipu orang. Bukan itu sahaja. Dia juga rampas syarikat Shen kami, halau kami keluar dari rumah, sukarkan kami dapatkan keadilan, jadikan kami kehilangan tempat tinggal. Mengarut, Shentang memang kami jemput turun dari Gunung Buzhou. Tapi dia tak pernah kata dia murid Istana Shangqing. Jangan menipu di sini. Chen Muting, apa yang kau cakap ni? Akulah si kecil leluhur Istana Shangqing. Shentang, jangan berlarut-larut. Sekarang bukan masanya. Taois ini jelas seorang ahli. Jangan bertekak dengan mereka, nanti kita yang susah. Ilmu bela dirinya tak tinggi. Xiao Hui pun boleh kalahkan dia. Saya lihat Iwak masih muda. Saya nak berseluang. Tak sangka Anawat begitu sombong. Jangan salahkan saya jadi kejam hari ini. Kau tak sombong, kan? Shentang. Saya tahu. Saya tinggal di Istana Shangqing lebih 20 tahun. Tak pernah dengar adanya Taois Dao Guang, cuma saya satu murid kepada guru saya. Kau penipu. Sam takkan berbohong. Kalau tak ada kungfu sebenar, mana boleh saya bercakap besar? Kamu semua sendiri nampak tadi Taois Zhang ada kuasa sakti tak terbatas. Dia sangat berkuasa. Mantra keabadian talisman. Emas guru syurganya lebih tersohor sebagai senjata magis Istana Shangqing. Memang benar. Istana Shangqing wujud sejak ribuan tahun. Ada beribu-ribu senjata magis, mantera keabadian talisman emas itu tahap paling rendah. Kau kata mantera talisman emas itu tahap paling rendah. Kalau berkuasa, tunjuklah pada semua. Betul. Kau mengaku murid Istana Shangqing. Dia pun pandang rendah mantera Taois Zhang. Jadi sehebat mana kau? Siap. Guna berus patah buat mantera ke? Kau ingat kami bodoh? Saya lukis mantera tertinggi, mantera Wuxiang. Mengarut, mantera Wuxiang, mantera Taois tertinggi, tiada warna dan bentuk kuat luar biasa. Kena latih 100 tahun untuk lukis.
Berapa umur kau ini? Mana mungkin dilukis? Dah tengok drama bodoh sikit, berlagak macam pakar. Cuma lambai 2 kali. Kalau boleh lukis mantra, saya pun boleh jadi dewa. Kau tak tahu sebab jahil. Apa ini? 3, Berani tipu di depan Taoist, Jang? Kau terlalu muda. 2, 1. Semuanya hancur sekelip mata. Mungkinkah dia benar-benar melukis jampi tadi? Shentang, rupanya kau memang pandai lukis Azimat Wuxiang. Cuman lukisan waktu berumur 3 tahun, bosanku. Tak sangka mereka sebarkan sejauh ini, hei. Aku masih terlalu hebat. Mengarut. Azimat Wuxiang ialah rahsia eksklusif istana Shangqing kami. Kau berani dakwa kau yang menciptanya. Sangat memalukan hari ini. Aku tak akan bertoleransi. Kau kata kau pengikut istana Shangqing. Mana silsilah keturunanmu? Budak kecil ni ada juga pengetahuannya. Kau pun tahu silsilah? Baik, hari ini aku akan beritahu. Anak murid derhaka, Swekun, aku nak bukti kesucian mazhabku. Ganggu keturunan nenek moyang, ampunkanlah hamba. Kenapa tulisan ini nampak macam kenal? Kau pernah kata kau pengikut istana Shangqing. Mana silsilah keturunan kau? Silsilah apa aku nak dalam kedudukan ini? Aku tahu tak patut percayakan dia. Barang ini harta termulia mazhab kami. Halaman pertama Dewan Keluarga juga tertulis nama guruku. Nama ini sungguh nama naga terbang Phoenix menari. Seperti bukan dari dunia ini. Sekilas tulisannya orang pakar, tiada tandingan, sukar dilupakan. Seperti angin musim bunga, membuat kita tenang dan gembira, semua penyakit hilang. Bukan kalsing ini tulisan aku dulu? Maaf, ini yang kau tulis dulu. Ya, coba lihat. Ini Shen, ini Etang. Digabung jadi Shentang. Shentang ialah aku. Bunyi macam masuk akal sikit. Tapi tulisan kau teruk sangat. Tak boleh dikira tulisan langsung. Aku tulis masa umur 8 tahun. Memang tulisan tangan aku buruk. Tak tahu malu punya. Nak berpura jadi murid Shangqing Palace pun bolehlah. Berani pula nak jadi ketua mereka. Dia murid Shangqing Palace, gurunya orang yang tiada tandingan. Kau ni apa? Tak layak nama kau masuk salah silah mereka. Salah silah ni hadiah dari guru. Ajak guru aku masuk Shangqing Palace. Jadi murid pendeta Tao Zien. Mana mungkin budak macam kau yang tulis? Oh, aku ingat sekarang. Dulu ada orang tua nak naik gunung cari guru. Guru kata dia pendek, hodoh dan tak berbakat, tak nak terima dia. Tapi dia tak berputus asa. Dia nak mati di pintu masuk gunung. Aku selamatkan dia ikhlas je. Jadi salah silah ni apa? Dia ucap terima kasih sebab aku selamatkan dia, suruh aku tinggalkan nama. Kata dia akan doakan aku 3 kali sehari. Aku pun tulis nama sambil tak nak. Masa tu tak ada kertas. Jumpa sekeping kertas papyrus. Papyrus. Tu kertas tandas lah. Siapa suruh dia merayu? Tak sangka dia jadikan salah silah. Mustahil. Guru aku murid utama Shangqing Palace. Salah silah ni pun hadiah dari guru. Kau tipu. Dia tak layak jadi murid Xiaohui pun. Kau tak layak masuk Shangqing Palace. Kalau bukan sebab dia sujud 3 kali makan darah, aku terpaksa ajarnya beberapa ilmu. Tiba-tiba dia berani bangga masuk istana Shangqing. Mahu cari pengikut pula. Penipu lain kali aku jumpa dia. Aku pukul dia teruk. Mengarut. Guru aku hebat kuasa magis Hempat. Dia cuma tolong budak perempuan. Budak. Kungfu kamu teruk. Tak layak angkat kasut Tuan Dao Guang. Berani kamu bercakap besar. Mengarut saja. Kamu fitnah Tuan Dao Guang ini penghinaan pada istana Shangqing. Dia patut dihukum. Aku tak nak bunuh sesiapa. Tapi kamu degil. Hina mazhab aku berkali-kali. Hari ini takkan maafkan? Kamu kata sihir kamu hebat. Tunjuklah sekarang supaya kami percaya. Shentang, jangan tertipu. Mereka provokasi kamu. Kenapa takut? Penipu tetap penipu. Bila pakar sebenar datang, nampaklah dusta. Akulah keturunan istana Shangqing. Apa helah lagi? Tunjuk sekarang. Shentang,
Jangan main-main. Kamu dah nampak kuasa pendeta itu. Kamu tak mampu lawan dia. Tidak. Hadapi dia. Tak perlu guna satu jari. Kamu bercakap sembarangan. Aku akan ajar kamu hari ini, buat kamu minta maaf. Pendeta Zhang, inikah legenda ular sakti Ascending Snake? Ya, betul. Ini binatang sakti pemberian guru aku ular terbang. Binatang ini kumpul tenaga langit dan bumi. Ia ganas makan daging dan darah. Kekuatannya standing 100 bom nuklear. Pengamal berusia siabat pun. Satu cakar ular sudah cukup membakar. Shentang, ilmu silat, kamu lemah. Berdepan haiwan spirit, hanya maut. Tahun depan, hari ini hari kematianmu. Shitang, jangan risau. Saya juga tuan muda keluarga Chen. Saya akan merayu pada mereka. Mereka akan beri peluang. Baiklah, jangan risau. Kejahatan tak dapat dekati saya. Berani sungguh sebelum mati. Bondo lekat dengan Dumi, Hisfam dan Kuring, banjir kosmik, roh jahat semua berputus asa. Berhati-hati. Oh, dia tak boleh dekati saya. Macam mana? Macam mana boleh jadi? Langit dan bumi, hitam dan kuning, banjir kosmik, roh jahat, semua berputus asa. Taois, kamu silap. Sundal ada di situ. Macam mana boleh jadi? Saya kawal tank snake bertahun-tahun, tak pernah gagal. Salah sebut mantra. Macam mana nak baca? Mengapa makhluk roh ini patuh pada kata Shentang? Apa yang berlaku? Ular tank ini makhluk roh berkuasa gaib. Mana mungkin tunduk pada budak perempuan? Ini mustahil. Langit dan bumi, hitam dan kuning, banjir kosmik, ular tank kembali. Ini tak mungkin benar. Langit dan bumi, hitam dan kuning. Diamlah. Buat telingaku berkapur. Bagus, mari sini, mari sini. Sihir apa Shentang guna? Kenapa makhluk roh sangat patuh padanya? Kau ni siapa? Kenapa kau kawal ular tank tanpa mantera? Akulah tuannya. Sudah tentu ia patuh. Mantra konon kau ni? Mantera tu palsu. Tiada mantera pun. Mula-mula guru paksa saya baca 1000 aksara. Saya bisik 2 ayat itu sepanjang hari. Tapi si tua itu dengar, dia sangka itu mantera, dia wariskan pada murid. Hanya kau yang buat begini. Bila saya tangkap ular ini, cuma nak buat makan dahwang tak jumpa pun. Tak sangka dicuri si tua busuk ni. Dahwang makan makhluk roh sebagai makan. Ya, ia sangat berkhasiat. Saya bawa beberapa kali keluar ini beri Xiaohui khasiat kesihatan. Ini juga tank snake. Haiwan roh sangat berharga. Mana mungkin Shentang keluarkan sebanyak ini? Yang ini lebih besar dari sebelumnya. Sangat memalukan. Awak bawa haiwan roh bersama? Ular ceng ini makanan kegemaran Dahwang. Xiaogui selalu nak makan. Saya tak beri. Dahwang yang awak sebut itu sebenarnya? Panggillah ia 12 Phoenix bulu merah sayap emas. Susah nak sebut nama asalnya. Jadi saya panggil Dahwang. Cantik dan mudah diingat. Legenda kata satu jejak gegar gunung sungai. 12 Phoenix bulu merah sayap emas pemecah bintang. Ia benar-benar wujud. Siapa di dunia ini jadikan ular tank sebagai makanan? Hanya Phoenix Akabain Suci. Shentang boleh kawal ular tank sesuka hati. Lagipun pelihara Phoenix Akabane. Pasti dia dari istana Shangqing. Tiada yang palsu. Mustahil. Phoenix jet merah hanya dalam mitos. Tiada siapa pernah nampak. Tepat sekali. Mana boleh percaya dia anak murid istana Shangqing. Hanya melalui katanya saja. Mungkin dia hanya membanggakan diri. Tiada Phoenix bulu merah pun. Kata-kata tak berasas. Kena lihat sendiri baru percaya.
Betul juga. Kata hanya angin, yang kelihatan itulah yang dipercayai. Dawang itu saya tinggal di Gunung Buzo. Saya tak bawa. Tadi begitu angkuh bercakap besar. Mana takut sekarang? Saya nampak Phoenix pun tiada. Phoenix bulu merah. Haiwan roh kuno. Mana boleh dilihat sesuka hati? Lagipun Shentang boleh kawal banyak ular tank. Cukup buktikan kekuatannya melebihi Taois ini. Dia memang murid istana Shangqing. Tiada keraguan. Tuan Chen betul. Walaupun Shentang tak dapat keluarkan Phoenix bulu merah. Tapi tadi kita sendiri nampak ular tank tak mungkin palsu. Shentang paling pandai tipu hela. Semua tu hela dia reka sebentar tadi. Semua palsu belaka. Kita semua sendiri yang nampak. Mana boleh jadi palsu? Semestinya palsu lah. Hampir saja aku tertipu. Rupa-rupanya masa awak lukis azimat dulu, awak dah letak ekstasi dalam cawan. Ekstasi apa tu, Taois? Ekstasi helah kecil mazhab rahsia kami. Masukkan ke dalam cawan, mengembang laju bila kena air, lepas tu meletup. Oh, patutlah cawan-cawan tadi pecah. Maknanya Shentang memang menipu? Oh, baru aku faham. Dia mulakan dengan tutup mata supaya semua sangka dia buat sihir. Sebenarnya dia sembunyi letak ekstasi Dewan Shentang. Kau sungguh hina. Ekstasi ni boleh buat halusinasi bila kena panas. Jadi kita semua silap sangka Shentang boleh kawal ular tank. Hakikatnya semua ni penipuan. Imajinasi kau terlalu aktif. Kau tak layak jadi ahli rohani. Lebih sesuai jadi pencerita jalanan. Serpihan ni masih berbau ekstasi, rasanya macam kapur. Kalau tak percaya, boleh sendiri cuba hidu. Nanti tahulah benar ke tidak. Weh, bau macam kapur ni. Mustahil Shentang tipu. Masa jamuan keluarga Shen, tempoh hari Shentang ni asyik cakap supaya keluarga Shen kena kutuk Tuhan. Tapi semua sendiri nampak. Sekarang macam mana? Kita semua masih sihat di sini. Maknanya semua cakap dia palsu belaka. Apa maksud kutukan atau binatang roh yang disebut-sebut ini? Semuanya helah Shentang. Dia penipu ulung. Adakah Taois Zhang ahli kultivasi sebenar? Tidak. Saya yakin Shentang ada kebolehan sebenar. Tuan Muda Chen, fakta ini di depan mata mahu terus ditipu wanita ini. Saya percaya saya lihat dengan mata sendiri. Walaupun Shentang dia selalunya kurang dipercayai. Tapi dia boleh hidupkan semula nenek saya. Selamatkan saya ketika genting, saya percayakan dia. Pujilah saya. Siapa yang tak boleh dipercayai? Tuan Chen, tiada sihir di dunia yang boleh hidupkan semula orang Puan Chen sembuh daripada sakit tenat. Semua kerana tuahnya yang besar. Tiada kena mengena dengan Shentang. Saya lihat dengan mata sendiri Shentang guna kebolehannya emas ditemui di tanah terbiar. Ini lagi satu kebetulan. Muting saya tahu kamu anggap Shentang penyelamat. Tapi jangan dusta terang-terangan. Lombong emas jelas ditemui Taois Zhang. Mana mungkin ini sumbangan dia? Selama ini kuil kami bantu Encik Sun siasat Feng Shui di merata tempat 3. Hari lalu saya intip rahsia ketahui ada lombong emas di pinggir barat. Saya hantar orang beritahu Encik Sun. Saya yang jumpa lombong emas itu. Kamu nak curi jasa saya. Kalau betul hebat, kenapa sekarang tak boleh? Kalau ganjaran tak muncul, artinya masa belum tiba. Ini semua tipu hela. Kamu langsung tiada kebolehan itu. Shentang, kamu palsukan diri sebagai murid Shangqing. Cepatlah berlutut pada Taois dan merayu ampun. Aku rasa kau ada bakat. Jika kau benar-benar bertaubat, sujud dan sembah aku sebagai guru, aku akan maafkan kau. Bawa kau ke alam ajaib secepat mungkin. Kau tak layak terima sujudku. Perempuan tak tahu berterima kasih. Taois Zhang baik hati. Dia dah beri kau beberapa peluang, tapi kau masih berani mengundang maut. Aku akan tunaikan permintaanmu. Sun Qingbu, berani kau sentuh dia? Shen Muting, aku tahu kau dari keluarga Cheng. Aku boleh selamatkan nyawamu jika kau masih degil nak lindungi perempuan hina ini. Aku akan biar kau mati bersamanya. Gadis kecil, jika kau minta maaf pada aku boleh minta Ensun selamatkan kau. Kau tak layak. Kau dah nak mati berlagak lagi. Shentang, depan peluru sebenar. Tipu helahmu tak berguna, tunggu saja mati. Membantu penzalim mesti dihukum. Sombong sangat syurga suci. Mana mungkin kau sokong? Pengakhiran jalan langit dan lenyapnya matahari bulan, kejahatan dunia akan hilang.
Tali Dewa Abadi. Apa itu tali dewa abadi? Penganut tahu dilindungi dewa. Jika buat jahat, syurga akan gunakan tali dewa abadi. Jika dikutuk tali dewa abadi, penganut tahu akan cedera parah. Orang biasa akan musnah. Sheng Tang, mulutmu penuh kutukan tipu orang ramai. Kini syurga dah jatuhkan hukuman. Kau masih tak nak mengaku? Saya betul. Mengapa perlu aku mengaku? Kau nampak jelas. Ini tali dewa yang mustahil. Diputus dewa pun tak boleh lawan. Kau ini gadis liar yang busuk. Kau sangka boleh lawan takdir. Penjahat macam kau pun takut. Apatah lagi aku. Shen Tang, jangan sombong hanya bergantung pada keluarga Chen. Ini hukuman Tuhan keluarga kaya ternama. Tak mampu lawan kuasa langit. Shen Tang, kau berdosa manusia dan Tuhan murka. Tuan Muda Chen, keluarga engkau ketua bangsawan utara. Aku nasihatkan cepat putus hubungan dengan perempuan busuk ini. Nanti kau pun akan kena keluarga engkau mungkin musnah. Shen Tang, isteri aku, hidup atau mati, aku tak akan tinggalkan dia. Ini hukuman Tuhan. Kau akan lenyap. Sudah kau fikir? Aku percaya engkau. Jika Tuhan nak hukum kau, hukum sekali aku sama. Terlalu obses. Tapi kau percaya orang salah. Kemegahan keluarga Chen akan musnah di tanganmu. Diam, tali dewa serang. Nak mati pun masih bangang centang. Sombong kau akan balas. Jaga diri kau dulu. Kau memang degil, jangan salahkan aku tolong langit. Buddha kehidupan abadi. Ingat pilih keluarga baik dalam kehidupan seterusnya. Nampak? Penentang keluarga Sun pasti tamat buruk. Kali ini aku boleh bunuh Shen Tang. Saya nak ambil semua hak keluarga Shen saya. Bila Chen Muting mati, kumpulan Chen jadi hak saya. Kamu balik rumah. Saya halang mereka untuk kamu. Tak, sebenarnya... Sebenarnya saya tipu hari itu. Saya nak lahirkan anak kamu, tapi tiada peluang. Jika ada kehidupan seterusnya, saya akan datang kahwini kamu. Bersatungnya tak? Jangan buat hal, saya beri amaran. Macam mana boleh jadi? Tali abadi dewa tak berkesan ke atasnya. Apa sebenarnya berlaku? Tauhis, tadi tak baca jampi ke? Ini salah. Cepat panahkan petir bunuh Shen Tang. Ya, ini rezeki dari langit. Jangan lepaskan. Mustahil. Tali abadi dewa, bunuh dewa, lawan dewa. Temu Buddha pun Buddha mati. Takkan terkalah. Mana boleh gagal? Kamu betul-betul tak apa? Saya yang terpilih. Kumpul pahala setiap hari. Syurga sangat sayangkan saya. Mana boleh kena saya? Sungguh menakjubkan. Tali dewa pun berjaya diambilnya. Siapa wanita ini? Wah, guna tipu muslihat ya? Wanita ketawa, carilah jalan. Jangan lepaskan dia. Mustahil, dia orang pilihan. Pasti ada yang tak kena dengannya. Tali ini ada masalah. Nak tahu, cubalah sendiri. Tuan Sun, pendeta tahu tolong. Cepat cari penyelesaian. Leher saya. Landak kecil dengan tali dewa ini. Tali dewa ini sungguh berkuasa. Ini balasan dari langit. Kau ingat ini main-main? Kalau tak halang tadi, kau dah jadi abu. Kuasa dia memang luar biasa. Kau banyak buat jahat. Tak hormat dewa-dewi biadab pada langit dosa besar. Kau siapa sebenarnya? Macam mana kau guna tanpa mantira? Siapa kau ini? Aku nenek moyang kamu. Aku nasihatkan, lepaskan aku sekarang. Nanti guru aku datang, dia akan hukum kamu semua. Aku nak beri pengajaran pada penjahat palsu. Berani sungguh lukakan muridku. Siapa berani lukakan muridku? Guru, akhirnya guru datang selamatkan aku. Siapa lukakan terus begini? Guru, dia yang buat. Dia bukan sahaja ikat aku dengan tali dewa, dia juga fitnah guru bukan murid. Xiang Qinggong dia. Sampai kata silsilah, kami ini kulit kayu buangannya. Sungguh berani. Siapa berani lancang sebegini? Berani kau mengaibkan aku? Aku nenek moyang kecil kamu. Wahai si tua bau, berani sungguh aku sudi selamatkan kau. Kau tak tahu berterima kasih. Curi ular teng aku pura-pura jadi muridku, beraninya kau. Rupanya kau. Guru kenal dia ke? Cuma budak perempuan.
rambut kuning. Mana mungkin aku kenal dia? Kau masih tak nak mengaku curi? Mengarut, aku Liu Yongwan, berguru dengan Ziyin Shang Qing Gong Koil. Kami menyimpan rahsia kitab langit harta binatang roh pemberian dewa. Apa kaitan dengan kau budak kuning? Kau lupa menyembah aku dulu. Merayu-rayu minta aku ajar bersumpah nak sembahyang untukku setiap hari. Mengarut ilmuku, anugerah syurga. Kau siapa? Kau tak layak ajariku cara bertapa. Kalau tipu dewa di pintu misteri, kau akan dihukum Tuhan. Tali dewa pengikat masih ada di situ. Fikirlah baik-baik. Bocah busuk. Tuan aku kata tak nak. Jangan ingat nak ugut aku dengan kekerasan. Tuan pasti akan mengalah. Kau berkhayal saja. Aku akui memang pernah nak jadi anak murid kau. Minta kau ajar ilmu itu. Tuan, mungkinkah Shentang ini benar-benar dari istana Shangqing? Rupa-rupanya kau murid Taoist Ziyin. Kenapa dulu jual buku di kaki Gunung Buzou? Alamak, aku cakap nak buat amal baik kutip pahala. Alamak, rupa-rupanya Cik Shen yang asli. Kita semua ditipu oleh Taoist palsu ni. Macam mana boleh jadi? Nampaknya Shentang betul murid Taoist Ziyin. Jiang Shui Kun, tiap tahun aku bagi hadiah mahal-mahal, kau tipu aku. Encik Sun, bertenanglah. Saya langsung tak tahu pasal itu. Tuan, jelaskanlah. Apa itu istana Shangqing? Kuil Liu Yun aku inilah nombor 1 di dunia. Memang layak jadi pusaka Taoist sejati. Kau naik berkat istana Shangqing. Sekarang hina mazhab sendiri. Tak tahu malu. Istana Shangqing penuh dengan orang munafik. Layak mereka dimaki. Berani kau hina tuan aku, kau cari mati. Dulu aku merayu sampai tunduk dengan ikhlas. Dia pandang hina orang, tak sudi terima aku. Sumpah aku suatu hari nanti aku nak pijak istana Shangqing. Hati kamu rosak, kau tak layak masuk aliran aku. Mulai saat ini, kau silap aliran-aliran hormat aku. Semua alam patuh perintah aku. Kau pun tak layak. Aku bersuluk puluhan tahun. Syurga tak sia-siakan usaha ikhlas. Akhirnya, aku gerakkan langit. Berikan harta berharga. Dengan ini di tangan, kau cuma budak kecil. Taoist Ziyin pun tak lawan aku. Benarkah ini, Tuan? Cuma mengampu saja. Dengan kelayakan kau, jangan 10 tahun, aku bagi 100 tahun. Bahkan 1000 tahun pun, kau tak akan kalahkan nenek penyapu di pintu istana Shangqing. Budak perempuan busuk. Kau sangka cuma Shangqing saja tahu cara untuk berkultivasi. Kau tak tahu ada orang di luar di suatu tempat di langit. Pandai betul kau bermegah. Shentang, kau jelas takut harta tuan aku. Sebab itu kau memfitnah sini. Cuma beberapa penipu besar. Harta apa yang ada? Tunjuk sekarang. Tuan, cepatlah tunjuk harta ajari budak ini pengajaran balas hinaan bertahun-tahun. Jangan risau. Harta aku akan kejutkan semua. Betulkah sehebat itu? And, Sun, kau dermakan kuil Taoist Liu Yun bertahun. Mulai hari ini kau tuan seluruh Huaxia. Sesiapa tak patuh perintah, aku akan lenyapkan mereka. Tuan, maksud tuan seluruh Huaxia. Sudah tentu. Jika tuan bantu aku jadi keluarga terunggul Huaxia, mulai sekarang keluarga Son pasti ikut arahan tuan, tak akan undur. Hahaha. Tuan, kekaguman saya pada tuan bagai sungai mengalir. Kelompok Taoist di istana Shangqing sungguh memualkan. Mereka sangat sombong. Mereka ingat diri siapa? Allah, terutama Shentang ini. Dia terlampau angkuh guna sihir tipu keluarga Chen kami. Dia sengaja porak-peranda hubunganku dengan emak sampai aku dihalau dari rumah. Hari ini aku gembira jumpa Dewa Tuan. Akhirnya aku boleh balas dendam. Shentang, dia bersandar pada kuasa istana Shangqing. Merebut harta keluarga Shen kami hingga keluarga kami kehilangan rumah. Dia sanggup sumpah aku. Kata seluruh keluarga kami layak mati, pendeta. Tolong balas dendam untukku. Memang ku tahu istana Shangqing sekumpulan pencari nama. Charles, jangan risau. Guru hamba ada di sini hari ini. Pasti kami beri keadilan padamu. Shentang, kau pernah tolong aku. Hari ini aku beri peluang. Asal kau putus hubungan dengan istana Shangqing, sujud akui aku,
nenek moyangmu. Aku akan lepaskan kau hari ini. Betulkah dengar tadi? Kau maafkan aku. Dia ni gila atau kurang siuman? Lebih baik mengemis daripada jadi gila. Akulah yang ajar kau semua ilmu. Mengapa engkau jadi guru aku? Kau sungguh tak tahu malu. Ini peluang terakhir kau hidup. Bila senjata saktiku muncul, kau pasti mati. Tuan, tunjukkan senjata sakti sekarang. Jom balik makan. Kami sudah lapar. Pedang dewa turun. Pedang leluhur. Betul, ini pedang leluhur. Haha, kononnya dewa sebenar Pangu muncul selepas membelah kekacauan, tinggalkan dua senjata iaitu kapak Pangu dan pedang leluhur. Dua senjata suci bukan sekadar mampu membelah langit, malah mengandungi kuasa ketuhanan dewa Pangu. Maksudnya, Sifu mampu memperoleh pedang leluhur. Sifu layak mewarisi kuasa Pangu. Jadi sekarang Tuan Dao Guang, bukankah dia jelmaan semula Dewa Pangu? Dewa Pangu mencipta langit dan bumi gagah perkasa. Dia penguasa dunia yang sebenar. Kini pedang leluhur di tangan aku. Akulah penguasa dunia. haha, tuanku penguasa dunia, maka mahkamah leluhur tahu hari ini mesti akui kuil Liu Yun. Kamu istana Shangqing, kuil liar ini tak layak jadi hamba kuil Liu Yun pun. Dewa telah turun, lindungi Huaxia kita. Dewa telah turun, lindungi Huaxia kita. Lindungi Huaxia kita. Shentang, setinggi manapun sihirmu berani lawan dewa. Shentang, sesaktikah pedang leluhur ini? Kononnya ia amat berkuasa. Shentang, aku beri peluang tadi. Kamu tak ambil, sekarang takut? Takuti. Aku tak takut. Hendak mati masih degil. Mahu lihat tulang kamu. Setegangkah mulut kamu? Hari ini, darahmu akan menyembelih pedangku. Shentang. Kata aku, orang yang boleh lukakan aku belum lahir lagi. Kamu tak tahu malu pedang leluhur. Persembahkan darahmu untuk pedangku. Ini anugerah terbesar dalam hidupmu. Aku tak layak terima anugerah ini. Bagaimana boleh terjadi? Ya hilang. Tidak, ia tidak hilang. Ia dihancurkan oleh Shentang. Ini mustahil. Itu pedang leluhur peninggalan dewa Pangu kuasa amat besar. Aku merayu selama lebih 10 tahun. Mana mungkin aku kalah? Pedang datang. Pedang datang. Tuan jangan. Tuan paksa balikkan aliran tenaga begini. Kumpulkan semua tenaga dalam badan. Dalam kurang 2 jam, saluran tenaga tuan akan pecah. Pergi. Aku tak boleh kalah lagi. Hei, ia muncul. Inilah pakar sebenar. Layak digelar ahli. Kali ini Shentang pasti mati di bawah pedang. Ini bagaimana boleh terjadi? Kau nak pedang? Nah, Macam mana pedang warisan ada pada awak? waktu you nak tubuhkan sek, tapi mainan pedang pun tak kenal. Mainan. Ini mainan kayu saya buat masa umur 5 tahun ikut rupa pedang warisan dalam buku purba. Mana boleh jadi macam ni? Pedang warisan sepatutnya penuh tenaga rohani. Mana mungkin mainan buatan awak? Saya cuma buat masa bosan. Saya cuma suntik sikit tenaga rohani. Cuma nak tipu orang, tak ada langsung kuasa bunuh. Puluhan tahun saya kesepian, tak sangka akhirnya. Aduh! Dosa Tuhan boleh diampun. Kejahatan sendiri paling payah ditanggung. Cucu cilik, maafkan saya tertipu oleh Dao Guang. Saya tak tahu pasal ni. Tolong maafkan saya, tolong jangan bunuh saya. Muting, pakcik kedua tak nak sakiti awak. Semua salah Sun Qingbo ni. Dia ugut saya, dia paksa saya. Chen Erikson.
Kalau bukan sebab awak merayu, kata nak jual keluarga Chen pada saya, hantar spirit beast, saya tak peduli pasal awak. Sekarang nak salahkan saya, tak mungkin. Kakak saya buat sebab tertipu, tak berani ulang lagi. Tolong maafkan saya. Aduh. Bila saya kata nak bunuh awak, Shen Tao dan yang lain dah racun awak beberapa kali. Awak tak boleh simpan mereka. Nanti akan ada masalah tak habis-habis. Kalau saya lepas, awak senang-senang memori ketidakkekalan. Positif. Macam mana dengan ni? Awak derma semua harta ke badan amal. Saya tak akan kejar. Itu saja. Jangan main tipu dengan saya. Saya akan awasi awak setiap masa. Berani ke tak? Saya pergi bawah dan derma. 1 sen pun tak. Oh, dengan saya juga sanggup derma semua harta. Makcik pari awak angkat tangan tinggi. Rumah saya tak ada senapang. Saya pun akan derma juga. Jangan risau. Tang Jing, saya pasti tak akan muncul depan awak. Boleh tahan. Boleh tahan, sangat terpuji. Saya sangat lapar. Boleh balik rumah makan malam? Okey, jom balik. Setiausaha Li hantar orang awasi Sun Qingbo siang malam, Shen Ziyu, Pak Cik kedua dan mereka bertiga ada rasa bersalah, gegaran terus dihapus. Adakah Tuan Muda? Oh, tak payah susah, mereka tak boleh tahan awak. Maksud awak apa? Ini orang biasa-biasa, dah lama diikat. Organ dalam dah lama bernanah, berbilang hari, sekurang-kurangnya separuh hari, akan mati mengejut. Lepas tu suruh mereka derma duit. Orang dah tiada, nak simpan duit untuk apa? Saya buat amal untuk mereka. Jared akan dapat bayi baik dalam hidup seterusnya. Pak isteri saya sangat bijak. Okey. Jangan susah dengan janji awak. Saya. benar-benar berubah semula. Tuan memang tidak tipu saya, Chen Muting. Siapakah you? Kenapa masuk bilik saya? Saya datang nak ada anak dengan awak. Shen Tang. Awak kenal saya? Nampak tak saya dah kembali begini? Mesti sebab banyak buat kebaikan baru-baru ni. Jadi Tuhan beri ganjaran. Oh, dulu awak pernah jadi budak kecil. Sekarang dah kembali. Ya, inilah diri saya sebenar. Macam mana? Okey ke? Ya, kalau begitu kekal lah begini. Atau kadangkala... Kata Tuan, asalkan terus buat kebaikan, nanti pahala akan pulih semula. Setiausaha Li. Besok arah Jabatan Kewangan derma ke Badan Amal Utama. Wang bersapa sepadas? 30 billion. Sebenarnya ada cara lain untuk kekal. Tapi harap awak boleh bantu sikit. Baik, cakap saja saya akan bantu. Cuma nak ada anak. Shen Tang, saya nak tidur atas awak. Tak boleh.